السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة النحل ayat 2 ni insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Sadaqallah. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat terhadap agama Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka Allah binasakan bangunan rancangan jahat mereka dari asas-asasnya. Lalu bumbung bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka. Dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka dengan azab siksa sambil bertanya. Maka dari suku mana dia sekutu-sekutuku yang kamu berferi-feri memusuhi?
nabi-nabi dan orang-orang yang beriman untuk membela mereka. Pada ketika itu berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan, sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejahatan adalah tertimpa kepada orang-orang yang kafir, yaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri dengan kekufurannya, lalu mereka tunduk menyerah ketika melihat azab sambil berkata, kami tidak ada melakukan sesuatu kejahatan. Malaikat menjawab, bahkan kamu ada melakukannya. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan. Oleh itu, masukilah pintu-pintu neraka, tinggal kekallah kamu di dalamnya. Maka sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur. Wallahu แน่นอนบรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเขานั้นได้วางแผนเอาไว้ดังนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมันฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาได้หล่นลงมาทับพวกเขาและการลงโทษได้มายังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้สึกตัวแล้วในวันปรโลกพระองค์อัลเลาะห์จะทรงให้พวกเขาอัปยศและกล่าวว่าในเล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขาบรรดาผู้รู้กล่าวว่าแท้จริงวันนี้ความอัปยศและความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธาคือบรรดาผู้ที่มาเลาอิกะฮ์จะเอาชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาอาจทำต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนนกลางกล่าวว่าเราไม่ได้กระทำความชั่วใดๆเล่าเลยแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าไปประตูนรกเพื่ออยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พำนักของพวกหญิงพยองมันชั่วช้ายิ่งนัก Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matil islam wal iman wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله قراءة ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 26 sampai kepada ayat 29. Itulah wahyu Allah yang kita dapat baca dia, mendengar, tadabbur yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa hamba dia yang membaca ayat dia, qira'at dia hanya satu huruf, maka dia akan membalas 10 kali ganda sebagai balasan ganjaran pahala yang begitu besar, banyak mulianya. Dan dialah Allah Rabbud dunya wa Rabbul akhirah wa Rabbul jannati wa Rabbun nar.
Sentiasa bersama dengan kita di mana saja kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sentiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan supaya kami dapat mempelajari, membaca, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas solat subuh secara berjamaah. Serta berilah lagi kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu', nafsu yang jahat yang ada pada diri kami, juga syaitanir rajim yang senantiasa duk menipu, duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, was-was, khianah dalam hidup harian kami. Susah untuk nak menuju kepada jalanmu as-siratal mustaqim, iaitu jalan yang kamu redha, jalan benar, jalan lurus, iaitu syurgamu jannah darun na'im. Serta angkat darajah yang begitu tinggi, mulia di sisimu kepada sekalian kami dengan melalui ayat-ayat kamu di dunia ini juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berada dalam ayat dalam surah An-Nahl ini. Allah Subhanahu wa taala ada cerita bagi orang yang tak mengaku kata Quran itu adalah daripada Allah. Quran yang Tuhan hantar mari kepada nabi kita tu, mereka tak mengaku, tak kata, bahkan dia kata itu adalah cerita dongeng-dongeng orang dulu kalau Rasulullah hidup korek main mana tak tahulah. Lalu itulah perbuatan yang jahat keji mereka itu, mereka akan dipiku, akan dibawa bersama dengan dia dosa-dosa di akhirat nanti. Kita sedia tahu, mengetahui ke bila kita mati esok hanya 3 perkara yang bersama dengan kita. Kita mati esok, usun demo 3 perkara lagi bersama dengan kita. Maka klik 2 perkara, tinggal 1 perkara. Itu di antara hadis Nabi SAW. Yang pertama, harta kita pakai gunalah pada hari itu. Ada kereta, waktu beli kereta, ada motor, waktu beli motor, pakai guna harta kita. Dan bersama kita juga keluarga kita, pakai wagi kita, ngata kita pergi kubur. Dan juga bersama kita juga amalan kita. Amalan-amalan itu pecah tu pula 2 lah. Sama ada amalan jahat iaitu dosa-dosa, sama ada amalan baik iaitu pahala-pahala. Siapa kubur siap dah orang tahanan kita, pelik 2 perkara tu. Ia hanya bersama kita ke apa? Amalan tu. Kereta BMW, kereta juta-juta, harta yang banyak, dan ahli keluarga kita, bini kita, isteri kita, anak kita, ayah kita, mak kita, wei kita, pupu kala kita, apa semua akan klik belaka bersama dengan harta kita. Yang kekal bersama kita apa? Iaitu amalan. Amalan ni saya panggil sama ada amalan baik atau amalan jahat. Apabila jahat menjadi dosa, apabila baik menjadi pahala. Maka bagi orang berdosa ni, amalan jahat ia buat atas dunia dulu tu, menetek akan agama Allah, terselingan kata Tuhan, terselingan tahu Tuhan, duk dengan tak erti menetek, maka ia akan pikul amalan itu, akan bawa amalan itu. Itu amalan dosa-dosa dia tu. Bukan sekadar hanya amalan ia buat saja tak. Amalan dia tu menyesak orang tu pula. Dia kena tanggung pula di situ. Subhanallah, sampai hari kiamat. Auzubillahi min zalik. Sebab itulah cungri rem sing ti di dengan melalui benda-benda yang baik. Apabila kita buat benda yang baik tu, orang boleh tiru kita pula. Orang boleh ambil pula duk amal, duk kerja benda-benda baik tu. Bukan hanya sekadar pahala boleh kita saja tak. Orang buat amal yang mengikut kita tu, hak baik tu, sampai juga pahala kita. Dia panggil itu di antara satu peceng. Amalan-amalan baik yang kita tinggal, orang buat kepada kita, boleh sampai hari kiamat. Allahu akbar kabira. Lalulah Tuhan pun kata lagi, fak-fak dulu tu duk buat rancangan jahat juga sepertinya kaum-kaum sebelum daripadamu tu. Di antara fak Namrud mengaku sekata dia tu raja, Firaun sendiri pun pakat duk menetek Tuhan, menetek Nabi, terselingan kata Tuhan, terselingan kata Nabi. Fak dia pun buat rancangan jahat juga. Akhirnya bagaimana fak dia cup dia
fa atallahu bunyanahum minal qawaid. Akhirnya Tuhan bina sahabih bina dia daripada asah dia panggil tunye dia tu. Batu asah dia bina tu. Rombok selawat habis. Dia panggil utuh habis menyebab fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim. Bina tinggi dia buat tu jadi bombong terjatuh ke atas diri mereka sendiri daripada atas kepada bawah. Dan azab yang tengok mari itu dalam keadaan mereka tidak sedar. Duk seni-seni, duk mewah, duk dengan sukaria, tiba-tiba dengan klip mata Tuhan tak azab mari. Dalam keadaan mereka tidak menyedari wa na'udzubillah. Lalu itulah bukan sekadar hanya atas dunia saja dak, Tuhan menghina mereka bukan di akhirat pula. Allah, na'udzubillah. Kalau sudah dia atas dunia pada dah, tak ada kena duk tanggung di akhirat hisab. Tapi tak sudah dengan dunia juga. Tah dunia Tuhan hina dia dah mapuh hacul lubur dah semai suku dengan azab-azab Tuhan hok timpa ke atas kepala mereka daripada atas kepada bawah. Kemudian pula summa sini guna masa lama dah. Boleh mati pak guna masa lama yaumal qiyamah pada hari kiamat esok. Allah. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka dengan azab, itu azab siksa. Asyik tak ada usah lagi dah, mereka kena dihina oleh Allah dengan melalui azab Tuhan. Patu Tuhan duk nganying pula dia. Allah hina lebih hina pula. Kena duk siksa tu hina dah. Tetapi Tuhan duduk tanya dia pula. Tuhan tanya dengan melalui hina dia panggil. Sebab tak dunia dia hina agama Tuhan ke? Dia hina pendakwah Allah, agama Allah. Bahawa di akhirat Tuhan nak hina dia pula. Azab dia dah satu, kehinaan dah. Maka nak hina dengan melalui perkataan pula dengan tanya kata apa? Wa yaqulu aina syurakai, dia kata. Mana dia? Tokoh hok muda sembah dulu. Tokoh-tokohku dia kata. Hok muda sembah dulu tu. Dengan melalui tokoh muda sembah ni lah memperhinakan agama Allah kepada Allah. Mana tu kata? Allah ejek menghina-hina perkataan ini kepada orang ahli neraka. Dah kena azab dah. Dalam keadaan seksa dah, duk lupa gulipati tu, mana tokohku hok muda sembah? Dia kata, tokoh dia bukan sunat dak kali. Ini nak menunjuk kata perkataan Tuhan menghina orang ahli neraka yang duk hina di atas dunia dulu. Allah wa yaqulu aina syurakai, dia kata allazi kuntum tushaqquna fihim, yang kamu berperi-peri memusuhi Allah, lawan Tuhan, menentang Tuhan, dan juga orang-orang yang beriman untuk membela mereka. Bela juga orang pengikut-pengikutmu tu. Tok sewi dia tu khabar, tok sewi dia tu sedar kata tu adalah khara'i daripada Allah. Mung duk sekat juga, duk bela juga supaya mereka itu tidak beriman. Dan sekutu-sekutumu pakai sembah toko ni mana-mana dia kata. Allahu akbar kabir. Habis tak ada dah itu, tak ada sekarang buat racun buah pi dah. Benda sekutu-sekutu syirik-syirik mereka duk puja atas dunia dulu tu racun buah pi tak ada dah. Ayat kata tak ada karah habuk dah. Allah. Lalu itulah orang yang berilmu pun kata, qala allazina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan. Orang yang alim dari sini ni, orang yang alim, orang mana? Orang alim maksud dunia hidup dakwah agama Tuhan kan? Hidup waya agama Tuhan, hidup sapa agama Tuhan. Setelah Nabi itu mati dah tak ada dah. Pak ni tu akan kecek di akhirat esok. Sebab itulah di atas dunia kita kena usaha rapat dengan orang alim-alim, kena usaha rapat dengan orang yang ada ilmu pengetahuan daripada Allah Rasulullah, ilmu yang benar, ilmu yang betul, alim jenis pasang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang alim jenis pasang bukan daripada amalan-amalan huduk karut marut dak. Ingat juga ada orang alim kita duk sanjung dia duk gapo semua,
tetapi amal dia adalah penuh dengan khurafat dan juga bid'ah. Wa na'udzubillah. Orang alim di sini orang ilmu pengetahuan dengan melalui Quran dan juga hadis Nabi SAW dan ulama al-mu'tabarin, ulama yang terkenal pembesar-pembesar ulama. Sebab itulah fak ni dia akan kecek esok. Kerana dia pun kena dihina juga kepada fak ni di akhirat. Dia termasuklah dunia dulu. Dia kata gapo orang alim ni? Innal khizyal yaum, dia kata. Sesungguhnya kehinaan hari ini wasu dan kejahatan alal kafirin ditimpa ke atas orang yang kafir, orang yang engkar, orang tersebut yang masuklah dunia dulu. Subhanallah. Tuhan wak tanya dah sebagai nak hina dia, maka orang alim yang ada ilmu pengetahuan mengikut ajaran Islam yang sebenar pun berkata sesungguhnya kehinaan dan kejahatan akan ditimpa ke atas orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang yang kafir. Kita pernah dengar dalam surah Ibrahim sebelum ni ayat yang ke-22 kata silap 22. Syaitan isak orang yang menyesak manusia mula-mula sekali di atas dunia siapa? Syaitan. Patut manusia. Maksudnya dia mengarut tu. Syaitan di akhirat esok ia berkata, ayat 22 dalam surah Ibrahim, kita mengaji dah lepas hari ke Allah. Syaitan kata, qala syaitan lamma qudiyal amru, berkatalah syaitan tak kalau urusan hukumnya sudah tetap siap dah. Mu ahli syurga, mu ahli neraka. Maka bagi syaitan ni agak pengikut-pengikut dia tu menjadi ahli neraka, maka syaitan kata. Syaitan kata lagu mana? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya janji Tuhan ke atasmu tu adalah janji yang benar. Saya kata Tuhan ya siap lakon dah. Benar sungguh Tuhan kata. Waktu saya kata wa wa'adtukum, aku pun janji juga denganmu. Tapi fa akhlaftukum, aku menyalahi janji. Aku janji molek kamu. Dah. Muturutku selamatlah, muturutku dari syurga kekallah. Syaitan kata. Tapi semua aku janji tu bohong saja. Tak betul sahabat, aku menyalahi janji, syaitan kata. Allah, dan hari ini tak ada dah kekuasaan ke atasku untuk nak tolongmu dan juga aku sendiri. Akhirnya syaitan kata fala talumuni walumu anfusakum. Mu tak sedar mai salahku tak sedar hina aku lah. Pakat hina masing-masing. Pakat hina masing-masing. Mu hina dirimu, salah dirimu, aku salah diriku, hina diriku. Allah, syaitan duduk syaitan atas dunia dulu. Bahawa di akhirat esok masing-masing pelepah diri. Tak ada kekuasaan dah bagiku tu nak tolongmu, nak melepasmu daripada azab neraka. Hingga aku sendiri pun tak kuasa. Maka apabila dia lagu tu dah, untuk saudara main duduk totku lah. Allah, fala talumuni. Patu untukmu sendiri, walumu anfusakum. Allah, kita nyawi dia siapa situ kena tipu di syaitan, khabar itu. Kata kita hari hidup kena tipu syaitan, hari-hari hidup turut nafsu jahat, jangan dia siapa masa ni. Apakah nafsu dia tak kira dahulu hilir salah betul, Allah takabur lah, megah lah, tu syaitan belaka tu. Apabila satu hari siapa hari masa ni, maka syaitan kata mu satu dah matutku. Ya apa matut can contoh tu fala talumuni walumu anfusakum. Allah, itulah ayat itu mengaji lepas mari dah. Itu syaitan ni orang berilmu, orang yang ada ilmu berkata kepada orang ahli neraka, innal khizyal yawma wasu'a 'alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan hari ini dan juga kejahatan pada hari ini, maka dia adalah tertimpa kepada orang-orang yang kafir. Wa'iyyazubillah min zalik. Lalu itulah ayat 28 ni Allah Subhanahu wa taala cerita, iaitu malaikat apabila dia tu main nak cabut nyawa orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang fasik dan juga orang yang kafir. Allah,
innal khizyal yawma wassu' 'alal kafirin. Ini jenis bahasa mana ni? Mereka yang diambil nyawa oleh para malaikat. Allazina tatawaffahumul malaikah. Ni ayat 28 kita boleh dengar. InsyaAllah selepas pada ni bagaimana orang yang zalim ketika dia nak mati Tuhan perintah pada malaikat supaya ambil nyawa dia. Ini orang zalim, orang fasik dan orang kafir. Ayat 32 Tuhan perintah pada malaikat juga supaya mari ambil nyawa orang yang baik. Kita tengok ayat 28 dengan ayat 32 tu. Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Tayyibin orang baik, orang buat amal baik. Beza teruk dua orang tu. Ketika malaikat nak ambil nyawa orang yang jahat, lagu mana keadaan dia ketika dia masa tu, ketika tu. Bagaimana orang yang baik, orang yang jujur ketika malaikat nak ambil nyawa dia. Allahu Akbar. InsyaAllah kita nanti sama lagi pengajian kita dah tadabbur ayat-ayat Allah. InsyaAllah nanti hari bagaimana keadaan orang yang zalim, yang kafir, yang fasik itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada malaikat supaya cabut nyawa dia. Itulah saja. Apa betul daripada Allah, apa tidak betul itu adalah daripada firman saya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata